Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang berbahagia Datuk Dr. Khairul Anwar bin Abu Qasim, Ketua Pengarah Miras, Profesor Datuk Dr. Ahmad Farhan bin Muhammad Sadullah, ni kawan kenalan, nama saya USM. Pakai baju USM. Saya pun USM lagi. Profesor Dr. Basri, saya JK Fatwa, Profesor Dr. Ahmad Sufian, juga ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Dan juga tak saya lupa juga yang berusaha Puan Fatimah binti Muhammad Ali, pengarah GPJ Perlis. Terima kasih banyak dan Alhamdulillah saya bersyukur kerana kita berjaya untuk menganjurkan seminar pada hari ini. Ini merupakan siri-siri seminar fiqh yang dibawa oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis kepada rakyat Negeri Perlis dan Malaysia keseluruhannya, untuk kita melihat skop fiqh di dalam kerangka yang lebih luas. Kita tidak mahu lagi hanya kita tertumpu kepada fiqh yang menjadi perdebatan kita di dalam surau dan masjid sahaja. Sedangkan agama itu jauh lebih luas. Sebelum ini kita telah buat fiqh bencana, membincangkan tentang mana hukum hakam syarak, pendirian agama, sisi pandang Islam berhubung dengan bencana. Kali ini kita bincangkan tentang jalan raya. Dan kita tahu jalan raya ini adalah satu keperluan kehidupan manusia. 4,000 tahun yang lepas di dalam tamadun Mesopotamia, paved road, jalan yang diturap, jalan yang ditar, jalan yang diletak batunya, telah dibuat dengan elok oleh manusia. Pada zaman pemerintahan Baghdad, sebahagian yang menyatakan bahawasanya jalan yang seperti ditar telah dibuat pada kurun yang ke-8. Ini semua menunjukkan keperluan manusia kepada hal ini. Agama itu datang untuk mengatur urusan kehidupan manusia. Agama ia datang, asasnya agama untuk membolehkan manusia itu berhubung dengan Tuhan dan mematuhi kehendak Allah Azza wa Jalla. Tetapi oleh kerana manusia itu makhluk bersosial, ia tidak mungkin mampu untuk hidup beribadah seorang diri, melainkan ia berhubung dengan keluarganya, ayahnya, ibunya, adik-beradiknya. Nak makan kena beli barang, nak berjalan kena bergerak berjumpa manusia, nak pergi ke kedai ada empunyanya, nak bertani mesti ada pertolongan. Semua perkara menyebabkan manusia kena berhubung di antara satu sama lain. Maka Allah mewajibkan manusia untuk mempunyai hubungan yang betul. Untuk membetulkan hubungan dengan Allah, tidak memadai hanya sekadar ia berzikir di atas tikar sembahyangnya sahaja, tetapi hendaklah ia menguruskan hubungannya dengan manusia yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan, duribat alaihimudz dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Apabila Allah berbicara tentang Bani Israel, bahawa ditimpa kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, melainkan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Walaupun hubungan dengan Allah dan manusia dalam konteks Bani Israel itu ada tafsirannya, tetapi ia bermaksud bahawasanya kehidupan beragama itu tidak dapat dilangsaikan, melainkan manusia melangsaikan juga hubungan tata susila, hukum hakam, yang bukan saja tentang ibadat khususnya, tetapi tentang muamalah, hubungan, pergaulan antara manusia sesama manusia. Jalan raya merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan.
Dan Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat. Kita tengok dalam tamadun yang sejak 4,000 tahun dahulu, sebahagian sebut 5,000 tahun dahulu, Mesopotamia telah pun mempunyai jalan yang elok. Dan siapa yang pergi kepada Roman punya paved road, boleh melihat kota-kota Rom, dia akan melihat bagaimana begitu teratur dan cantik. Demikian apabila Islam datang, ketika tamadun yang berada di Syam, ketika kota-kota Baghdad, demikian sesiapa yang pergi melihat di Andalus, jalan raya, bahkan di Madinah, di Mekah, walaupun tribal system yang ada di kalangan mereka, tetapi ada jalan raya yang digunakan oleh mereka. Dan Nabi menyatakan kepada mereka, iyakum wal julus ala turuqat, kamu jaga-jaga jangan duduk di jalan raya, duduk di jalan. Nabi bagi tahu mereka. Sebahagian orang memang suka sembang tepi jalan, mungkin jalan mereka hanya jalan kereta kuda lah zaman tu. Dan bila dia orang kata malana Buddha, malana Buddha ya Rasulullah, kami tak boleh, kami mesti nak kena juga duduk di jalan, kami nak sembang innama ya majalisuna, di situ tempat kami bersembang, natahaddatsu fiha, kami bersembang padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa in abaitum illa al majalis fa'tu tariq haqqahu. Kalau kamu masih lagi macam tu, kamu bagikan hak jalan seperti mana yang disebut tadi pembentang kita dah baca hari ini. Dan termasuklah hak jalan itu bila sahabat tanya, wa ma haqqut tariq, apa hak jalan? Nabi kata ghaddul basar, jaga pandangan. Itu mungkin kalau kita naik kereta taklah tutup mata, tapi taklah pergi tengok perkara yang tak perlu. Kemudian Nabi kata wa kafful adha, jaga jangan menyakitkan orang lain. Nabi dah sebut hal ini terdahulu, kemudian disambung wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, suruh yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Tapi jangan sakitkan orang di jalan. 1400 tahun dulu, ia bukan peraturan jalan raya yang siapa buat kena denda dengan JPJ. Agama jadikan tak menyakitkan orang di jalan raya itu ialah sebahagian hukum hakam agama yang ada dosa dan pahala. Itu bezanya. Agama jadikan ia bukan cerita kalau langgar kau bayar denda pada kerajaan, artinya kalau langgar kau bayar dosa pada hari kiamat. Ini mendalamnya konsep hal ini, iaitu orang yang menyakitkan orang di jalan raya. Bahkan lebih daripada itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi Dr. Basri baca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, raaitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku lihat orang yang satu orang lelaki yang sedang yatana'am, yani sedang menikmati nikmat di dalam syurga. Sebab apa? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Kerana pokok, zaman dulu pokok kacau jalan, dia potong pokok tu. Takut ganggu orang. Kanat tu'dhin nas, kerana pokok tu ganggu orang. Allah masukkan dia dalam syurga. Saya teringat satu orang pergi dakwah supaya keluar, saya tak petikai yang cerita keluar berdakwah tu. Dia pergi di dakwah pada satu orang pekerja di tepi jalan ni. Dia duduk kerja potong pokok. Dia kata, ni cik ni kerja dunia ni dah banyak buat dah. Jom kita ambil masa sikit, 3 hari ke, 7 hari ke, sebulan ke, ikut program dakwah kita ni. Buat peruntukan untuk akhirat. Orang ni kata, yang saya buat ni tak akhirat. Yalah, yang ni kerja dunia. Dia kata, Nabi kata potong pokok boleh masuk syurga. Takkan nak kena keluar pergi dengan ikut Tuhan baru boleh masuk syurga. Saya ingat kita mengalami satu masalah, ialah apabila kita gagal untuk melihat agama dalam kerangkanya yang lebih luas. Kita hanya ingat agama apabila kita naik, saya juga,
Kadang-kadang orang perempuan ingat, bawa kereta elok sikit. Kan? Bila kita hanya ingat agama itu, bila naik pegang kereta, bismillah. Itu kita teringat agama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kita rasa kita beragama. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Hari kita rasa ini kita beragama. Itu sunnah. Tapi menjaga orang lain supaya tak sakit dah jalan raya, wajib. Sebahagian tuan-tuan pernah duduk di dalam negara barat. Kita komplain orang barat ni macam-macam. Tak senonoh. Macam-macam lah perangai-perangai mereka yang mungkin bercanggah. Tapi mereka itu sopan lebih pada kita. Dalam sebahagian keadaan, saya pernah duduk di Lempitan, kampung, jarang orang hon tekan. Kalau orang tekan, kita akan keluar satu. Kita pun Malaysia dah meningkat tamadun di situ itulah. Kita kadang-kadang naik pergi ke Mesir, di Kairah. Kita tak tahu, tak ada hon. Rasa macam tak ada hon, tak boleh bawa kereta. Tak ada tayar, tak apa lagi. Manusia tak ada kesantunan dalam negara orang Islam. Sekarang saya pergi ada elok sikit Kairah. Dr. Basri pernah hidup di Kairah. Dulu saya tengok pergi teruk jalan. Orang kata pernah tanya pakar jalan di Jerman, macam mana nak elokkan Kairah. Dia kaji, katanya tak lepas. Caranya dia kata kena mati dulu penduduk Kairah ni, buat penduduk lain baru boleh. Kerana bukan masalah jalan, tapi masalah manusia. Bukan tidak ada tahu hukum. Semua orang membaca dalilnya. Tapi kalau kita nak cakap Kairah pun, Malaysia pun lebih hantu juga. Bila kita nak jalan, naik tak jalan. Dan ini hal yang kita kena tahu antara hukum hakam syarak. Tadi Dr. Basri sebut, dan kita bila puasa kan, dia bawa bah tu, dia mungkin nak jaga puasa, dia okey lah. Tapi kalau nak jaga puasa tu sampai dia tak pun nak nampak jalan tu, macam mengantuk. Kalau dia naik motosikal, mungkin dia masuk longkang seorang. Itu pun dia kena buka. Kan Nabi tengok tadi, Dr. Sufyan baca hadis tadi. Nabi tengok orang pitam. Nabi kata, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan satu yang baik berpuasa pada musafir, dalam hadis Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebagian riwayat, Nabi baca dengan lahjah Yaman. Laisa min ambir am-sawm fis safar. Bukan daripada yang baik berpuasa di musafir. Kerana dia puasa sampai dia pitam. Nabi larang demikian. Macam mana kalau orang tu puasa bukan dia sampai pitam, sampai bah masuk gaung? Maka sejak dulu, saya rasa dah lama benda ni, saya juga telah sebut berulang kali. Kena kesedaran agama, tak boleh kata Masya Allah, dia tu sanggup mati kerana puasa. Kalau dia mati seorang, satu cerita, satu bah mati. Demikian tadi soalan-soalan yang ditanya oleh saudara-saudara kita. Ini satu hal. Yang berikutnya ialah, saya ingin menyebut ialah syariah kita ni. Ramai orang bila dia terlibat dengan politik, mungkin Datuk Farhan kata supaya dia dapat berkhidmat kepada agama apabila dia dapat menduduki kedudukan dalam kerajaan. Dan mereka merasakan berkhidmat dengan agama itu, kalau sekiranya dia dapat buat masjid, dia jadi menteri yang mana dia dapat buat undang-undang Islam, dia lupa bahawasanya menyelamatkan nyawa ialah salah satu maqasid agama. Artinya kalau orang tu Muslim, dia jadi menteri pengangkutan yang dapat reduce jumlah kematian di jalan raya, faka'annama ahyan nasa jami'a.
Siapa yang telah menyelamatkan satu nyawa seakan-akan menyelamatkan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang telah menghidupkan satu nyawa seakan-akan dia menghidupkan manusia keseluruhannya. Dia tak payah tunggu supaya dia, mungkin tadi Dr. Basri sebut potong tangan ke apa, mungkin lambat hal-hal itu. Yang dok ada dia boleh buat. Dan kita, saya tak tahu wartawan yang ada ini, mesti mengangkat isu ini supaya dilihat sebagai isu agama, beragama ataupun tidaknya. Bukan hanya satu orang itu kerap ke masjid, alhamdulillah itu benda baik, ataupun bersopan santun, bersalaman dengan hormat, saling memberi salam, itu satu benda yang baik. Tetapi beradab di jalan raya dinaskan oleh Nabi di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya berikutnya nak menyebut, tadi telah disebut di pembentang sebagai sebelum saya ini berhubung dengan kesalahan di jalan raya yang membabitkan kematian ini. Kita sudah bincang hal ini di dalam fatwa Negeri Perlis. Cuma saya tidak mengisytiharkannya kerana proses fatwa ini setelah dia dibincangkan, dia dibawa ke dalam majlis untuk dipersetujui oleh Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja. Tapi saya secara umumnya telah memaklumkan fatwa ini kepada Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja. Secara verbal telah saya tak bagi tahu tentang seminar yang kita buat ini. Ini saya sebut umum dulu, apa yang kita bincangkan. Kerana ramai orang di Malaysia ini, mungkin kita juga, na'udzubillah, yang terbabit dengan kematian menyebabkan orang lain mati. Sama ada dia pandu macam tadi, langgar orang, ataupun dia pandu layak duk main handphone, langgar pokok, isteri dia mati, ataupun adik dia mati, ataupun kawan dia mati sebelah. Dia terbabit dalam menyebabkan orang lain mati. Sama ada apapun proses mahkamah kata tentangnya, dia kena bayar denda ataupun tak. Bila mati saja nyawa, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kena puasa. Tadi Dr. Basri sebut, kalau dia dah tak berkeupayaan, dalam mazhab Syafi'i, strict puasa. Kalau tak berkeupayaan tu bukan kerana dia tak ada masa, kerana nak pergi melancong, kerja banyak haji, bukan. Tak upayaan tu memang dia tak mampu puasa lah. Kalau dia puasa, Dr. Basri kata apa, jengkreng tadi apa. Kalau dia puasa mungkin meninggal ke, atau menjadi mudarat yang besar ke, itu cerita lain. Dia kena puasa. Dia tak perlu tunggu hakim kata apa. Tathhirun nafs, membersihkan diri dia, kerana besar menyebabkan kematian orang. 2 bulan berturut-turut, syahrain mutatabi'an. Kalau dia langgar orang, 3 orang mati, 6 bulan. Cuma dia boleh 2 bulan, rehat sekejap, 2 bulan lagi, rehat sekejap, 2 bulan lagi. Nyawa besar di sisi Allah. Puasa tu, siapa tak tahu. Puasa wajib ni dalam agama, Ramadan kita. Puasa nazar, puasa kafarah. Termasuklah fidyah. Bagi yang tak boleh bagi yang bayar fidyah tak buat, itu untuk lain. Tapi untuk pembunuhan, untuk kematian ini, dia puasa kafarah. Ini satu hal yang mesti kita kena tahu. Yang berikutnya ialah, seperti mana tadi Dr. Sufian dah sebut dan Dr. Basri juga sebut, saya ingin menarik perhatian syarikat-syarikat takaful seluruh negara ini supaya merangka
sistem takaful yang dapat memenuhi maksud menunaikan tuntutan diat. Tadi telah disebut tuntutan diat ini bagi membebaskan tuntutan. Ini hukum Tuhan, diat. Dan inilah yang patutnya kepada mana-mana kementerian, tokoh-tokoh agama yang duduk dalam kerajaan yang nak memperjuangkan hukum hakam syarak, ini sebahagian daripada yang boleh diperjuangkan, yang tak memerlukan penggubalan besar di parlimen ataupun seumpamanya. Ini hukum qisas yang membabitkan bab qatl imad, qatl syibh imad dan khata'. Yang ini bahagian khata'. Bunuh bukan tanpa sengaja. Dia ada bunuh sengaja, separuh sengaja, macam sengaja. Dia nak bagi sakit juga kawan tu. Ingat tak mati? Mati. Itu keras sikit dia punya diat dah. Ini dia memang tak niat. Dia kata saya tak niat. Memang dia tak niat. Kalau niat jadi bab lain. Hakim kata bahawasanya dia yang salah, dia yang break depan saya. Mati dia. Itu tak ada kaitan dengan puasa tak puasa. Hakim punya hukum masalah denda. Kamu puasa pasal dia mati. Siapa yang tak puasa, dia pulang pada Allah dengan menanggung hutang itu. Dan ini adalah hal yang penting yang kita sedang angkat untuk dibincangkan di dalam negara ini. Yang berikutnya sebelum saya akhiri, sebelum itu terima kasih ialah tadi dibincang kalau binatang orang punya. Ni pun kita nak kena bincang juga Dr. Basri dan Dr. Sufian dan fatwa kita. Siapa yang biar binatang dia naik atas jalan ni, orang langgak mati. Langgak lembu, langgak dia tuan lembu duk tidur di rumah. Orang naik kereta tidur di jalan. Macam tadilah kan, dia tak mengaku lah. Tapi Tuhan tahu binatang tu dia punya. Ada sebahagian negeri dia tak payah, dia bela lembu tak payah kandang. Kandang dia atas jalan je. Dekat dengan raya haji baru dia mengaku lembu dia nak jual korban. Berapa ramai orang langgak. Sangat irresponsible, tak bertanggungjawab. Pihak keselamatan, polis GPJ lah juga jenuh duk buat tulis report. Jahanam habis kereta orang. Yang lebih dahsyat tu, lembu dia duduk atas jalan, kereta langgak, dia marah kat tuan kereta tu pula. Pasal apa langgak lembu saya? Ni lembu mahal ni kata. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini pun kita akan bincangkan. Tetapi secara umumnya kita dah bincang tentang mereka yang telah melanggar orang sehingga mati, hukum diat dan kewajipan untuk berpuasa jika menyebabkan kematian orang lain. Dan satu lagi ialah tentang, mungkin kita akan tegaskan nanti siri seminar dan fatwa juga. Ibu bapa ni bagi ke anak tak ada lesen tadi naik motor. Anak dia pergi langgar orang, mati orang. Mai tanya dia, Allah, dia kata budak-budak. Ni pun hukum terhadap ibu bapa ni. Dan kita perlu mengambil kira. Dan tapi kita juga tidak boleh lupa kepada mereka yang mabuk di jalan raya. Ini kalaupun tadi Dr. Basri dah sebut, boleh diqisas kalau sekiranya dia tahu dengan itu dia akan menyebabkan kematian. Kalaupun tak sampai qisas, dia kena antara imad dengan syibh imad tidak jauh. Atau kerana dia tahu, kalau dia tahu dia naik di atas jalan raya. Saya pelik
Kita ni ikut barat, sebahagian orang. Di barat, kadang-kadang saya tengok, memanglah malam cuti mereka mabuk. Tapi mereka ni mabuk belanggar jugalah. Mereka pasal arak punya kes pun macam-macam. Kalau di London tu memang gaduh macam malam cuti tu, kerajaan tanggung kos yang banyak. Tapi kadang-kadang mereka ni masa mabuk tu reti lagi lah nak beratok naik bah. Kau terbiasa ke apa. Kita tak mabuk pun kadang-kadang tak boleh. Mudah-mudahan seminar ini akan membuka ufuk yang luas untuk para sarjana di dalam negara ini, meluaskan fiqh-fiqh yang seperti ini. Kami insya-Allah mempunyai siri-siri fiqh yang lain yang akan kami bincangkan di dalam seminar-seminar yang seperti ini. Kita ada fiqh alam sekitar yang sudah ada fatwa. Kita ada banyak lagi fiqh-fiqh yang lain yang akan kita seminarkan supaya negara kita mempunyai wacana tentang fiqh dengan dada yang lebih luas. Kita tak nak fiqh ini hanya nak didengar oleh orang-orang yang pergi masjid bersila antara maghrib dan isya. Fiqh adalah diskusi yang luas. Polis, tentera, para ahli bomba, semua pasukan keselamatan yang lain, mereka semua terlibat dengan hukum-hukum syarak yang ada di sekitar mereka bagi setiap hari. InsyaAllah Perlis akan menjadi dataran kepada perbincangan fiqh yang luas, dan kita ucapkan terima kasih kepada pihak Miraj yang bersudi bekerjasama dengan kita untuk kita bincangkan hal ini. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan mana-mana saja agensi kerajaan dalam negara ini, kalau mereka tak dapat, mereka rasa ingin kepada satu tempat untuk mendiskusikan idea-idea fiqh ni, boleh datang berjumpa kita di Perlis ini insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.